Okay semua. So, jam saya tunjuk dah pukul 3:03. Boleh kita mulakan. Anyone? Okay, Boleh bagus. cikgu, boleh. Jangan senyap sebab bila terlalu senyap ni dia macam baik saya record, saya hantar je kat korang. Tak ada fungsi lah kita buat meet. Meet ni tujuannya untuk bersemuka. Kalau ada soalan yang ataupun saya ajar terlalu laju sehingga menyebabkan korang tak faham, bolehlah cakap terus. Okay, kehadiran sekejap lagi saya akan hantar. Okay. Masih ada yang masuk lagi ni. Okay, saya kasih kelas 4 UPM berapa orang, tapi kelas 4, dah kata 5. 5 UKM ada 36 orang setakat yang saya tahu. 5 UPM ada berapa orang? Hello. Ramai ya. Alhamdulillah untuk hari pertama ni ramai. So untuk sesi perkenalan, jap lain slow. Okay Arash, sebab awak antara yang masuk awal. Okay, jadi nama saya Siti Zainab binti Sheikh Harun dan saya akan ajar awak untuk subjek matematik tingkatan 5 bermula hari ini. Dan saya dah ajar tingkatan 5 UKM bermula tahun lepas. Untuk tingkatan 5 UPM, selamat berjumpa kembali kepada anak-anak murid yang pernah saya ajar sebelum ni dan juga selamat berjumpa pada yang baru. Semoga tahun ni kita akan lebih berusaha, lebih bekerjasama, lebih mantap semua yang kita buat, terutama berkaitan dengan matematik. Okay, sebelum kita mulakan untuk sesi hari ini, sedikit penerangan berkaitan dengan apa yang perlu korang sediakan pada tahun ini adalah korang kena sediakan buku matematik sebanyak, saya guna 2 dahulu, nota dan latihan saya campur je. Jadi untuk hari ini, saya sangat mengharapkan korang salin nota dan buat latihan dalam buku matematik 1. Jika tiada buku matematik, sama ada belum beli ataupun berada di kampung, korang bolehlah cari kertas, test pad, kertas A4, apa-apa.
Dan buatlah nota dengan sebaik yang mungkin kerana seperti mana yang korang tahu, korang akan menduduki SPM pada tahun ini yang mana formatnya saya tak pasti 5 UPM bagaimana, tapi 5 UKM saya dah pernah sebut berkaitan dengan format. Korang ada 2 kertas dan soalan merangkumi semua topik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tiada terkecuali. Kalau tanya, cikgu, saya ni bodoh cikgu, macam mana nak lulus? Saya pun tak tahu macam nak bantu korang, melainkan kita bantulah sama-sama. Mana yang korang buat dah latihan, mana yang korang tak tahu, korang tanyalah saya. Saya yakin dalam kelas, 2 kelas ni ada pelajar yang boleh mendapat A, boleh mendapat A minus, boleh mendapat B. Bukan semuanya tak pandai, yang menyebabkan kita rasa tak pandai adalah sebab usaha kita tak cukup. Okay? So, 2 buku, buku Mat 1, Mat 2, sama ada perlu beli buku kerja ke tak, saya masih tengah fikir perlu ke tak sebab dalam situasi yang sekarang ni, ramai ibu bapa yang ada masalah kewangan, masalah, macam-macam masalah lah. Okay, jadi kita guna dulu buku tulis. Tajuk kita hari ni adalah ubahan. Dah ready semua? Dah. Dah cikgu, dah. Okay, kejap ya. Dah cikgu, dah. Ulah comelnya suara masing-masing kan bagus macam ni. Hai. Ada yang baru. Bagus-bagus. Okay. So dah ready ya? Semangat. Keluar kau semua suara jantan korang tu ya. Okay. So, kita akan mulakan tajuk kita hari ni. Tajuk ubahan 1.1. Jika ada buku teks, bolehlah keluarkan buku teks. Muka surat yang bab 1 lah kan? Nak kena bagi tahu ke? Muka surat. Muka surat 1 lah. Okay? Ubahan. Jadi topik kita hari ni, kita pada mulanya kita nak menerangkan apa maksud ubahan langsung. Dalam bab 1 ni, ubahan ada 3 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama, ubahan langsung. Dia blur kejap. Okey. Ubahan langsung. Yang kedua, ubahan songsang. Yang ketiga, ubahan bergabung. Ubahan langsung ni, saya bagi secara gambaran kasarnya ya. Ubahan langsung ni maksudnya hubungan yang bergerak secara langsung. Misalnya, contohlah kan. Kita pernah buat eksperimen yang ringkas, betul tak? Eksperimen yang kita nak tengok larutan gula tu dia cair berapa masa, berapa tempoh dia, betul tak? Letak 1 sudu berapa lama dia larut. Tambah 2 sudu, tambah berapa larut. Jadi semakin kita tambah bilangan kuantiti gula dalam suatu cecair, suatu air tu, maka masa untuk dia melarut pun akan semakin bertambah. Yang paling senang, yang paling biasa sinonim dengan kehidupan kita adalah penggunaan elektrik. Semakin banyak kita gunakan barang elektrik di dalam rumah, semakin tinggilah bil elektrik kita. Tu maksud hubungan ubahan ni lebih kepada hubungan lah. Ubahan langsung macam tu. Ubahan songsang yang berlawanan. Gabung ada 3 situasi yang kita akan masuk pada satu hari nantilah. Okay, so secara ringkas. Tenang. Dan dalam bab ni, kita akan menggunakan simbol ni. Simbol ubahan. Simbol macam ribbon yang tak cukup lengkap tu. Simbol ni diperkenalkan oleh William Emerson yang membawa maksud hubungan lah yang kita akan gunakan dalam bab 1 ini. Okay. Untuk permulaan, apa dia maksud hubungan ubahan langsung tu? Okay. Macam tadi saya dah bagi contoh tadi, ubahan langsung. Maksudnya dia 2 kuantiti tu saling mempengaruhi
antara satu sama lain dengan secara langsung lah. Jadi contoh dalam buku teks dia tunjukkan pertukaran mata wang asing. Katakan kalau macam kita pergi ke Singapura, mata wang kita kalau kita tukar, saya tak pasti sekarang berapa dia punya nilai. Tapi katalah kalau $1 Singapura bersamaan dengan RM3 Malaysia kan. Kalau $2 bersama dengan berapa ringgit? RM6. Ya. Jadi nampak tak? Kalau kita kata $3, berapa ringgit? 3 darab 3. Tu dia bagus betul. Terus cari. Tu yang terkini ke RM3.70 tu? Okey. Jadi itulah antara contoh yang diberi dalam buku teks awak berkaitan dengan macam mana dalam kehidupan kita ni. Ubahan langsung. Jadi ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua kuantiti, dua pemboleh ubah dengan keadaan kalau pemboleh ubah Y ni bertambah, maka X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Bukan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Tak jumpa simbol kan? Nanti kita akan jumpa. Okey. Yang pertama, nyatakan perubahan setiap yang berikut. Okey, katakan masa bekerja seorang pekerja di sebuah kilang berubah secara langsung dengan pengeluaran jenis produk di kilang itu. Okey. Apa akan jadi kalau ada perubahan pada masa dia bekerja, dia bertambah sebanyak 0.5 kali ganda? Apa akan jadi pada pengeluaran jenis produk di kilang itu? Boleh type, boleh jawab. Siapa nak jawab? Kalau masa bekerja dia bertambah sebanyak 0.5 kali ganda, so pengeluaran produk di kilang itu apa akan jadi? Tak ada yang jawab lagi ni, boleh type je. Okey, akan bertambah. Okey, bertambah sebanyak berapa? Bertambah sebanyak? Ya, bertambah berapa banyak? Dia sama kalau yang masa bekerja dia bertambah 0.5 kali ganda, pengeluaran produk tu juga akan bertambah sebanyak 0.5 kali ganda. Ni contoh dia lah. 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? 0 kali ganda. Okey. Kalau masa bekerja dia dikurangkan sebanyak 50%. Macam pandemik sekarang ni kan. Katakan kilang tu sekarang ditutup disebabkan COVID. Jadi masa bekerja tu dikurangkan separuh hari daripada yang biasa. Separuh daripada masa yang biasa. Apa akan jadi pada pengeluaran produk di kilang tersebut? So jawapannya, pengeluaran produk di kilang tersebut berkurang 50%. Maksudnya, dia saling mempengaruhi antara satu sama lain dengan perkadaan yang sama. Okey, situasi yang kedua. Jumlah simpanan Mira berubah secara langsung dengan bilangan hari dia menyimpan. Nyatakan kesan perubahan pada bilangan hari Mira menyimpan jika jumlah simpanan Mira berkurang 2 kali ganda. Apa akan jadi pada... macam pelik je ni. Ni saya ambil daripada soalan buku latihan. Macam pelik soalan dia. Okey, tak apalah. Okey, apa akan jadi? Kalau jumlah simpanan dia berkurang 2 kali ganda. Maksudnya apa? Bilangan
hari dia simpan berkurang 2 kali ganda. Kalau jumlah simpanan dia bertambah 80%. So apa dia punya perubahan dia? Bilangan hari dia, jangan guna dia, Mira. Okay, Mira simpan bertambah 80%. Okay, bagus. Dekat sini kita kena pastikan ayat kita tu jelas lah. Sekiranya korang rasa ayat bahasa Melayu ni susah nak tulis, boleh tulis bahasa Inggeris ya dalam periksa. Tapi tak dibenarkan campur. Okay. Macam mana nak menentukan hubungan antara dua pembuli ubah tu ubahan tu langsung ke tak? Macam mana? Okay. Okay. Situasinya macam ni. Katakan kita ada kadar kita naik teksi. Kadar tambang teksi tu adalah RM1.20 per kilometer. Kalau 2 kilometer, berapa ringgit kita bayar? Kalau 2 kilometer, ya RM2.40. Kalau 4 kilometer? RM4.80. Okey, kalau senang betul. Pandai korang kira je laju. Okey. Titik saya tak jelas lah. Okey. Okey. Kalau 6 kilometer? RM7.20. RM7.20. Kalau 8 kilometer? RM8.40. RM8.40. Dan 10 kilometer? RM9.60. RM9. RM9. Oh pasti. Kira balik yang 8 tu. RM9.60. 8 ni salah kan tadi kan? 8 adalah RM9.60. Kalau 10 kilometer kita akan bayar sebanyak RM12. Okey. Sekarang cuba kita bahagikan. Y bahagikan X. Y tu adalah tambang. X tu adalah kilometer. Maksudnya RM2.40 kita bahagikan dengan 2. Kita dapat berapa? RM1.20. RM1.20. Kalau yang seterusnya? Sama. Yang ni, yang 6? 6? 8 pun sama. Sama juga. Okey, ni RM9.6 bahagi dengan Sama ke sama? 8. RM1.2. Semua sama. Yang ni pun RM1.2. So semua sama Y per X tu sama. Kalau kita dapat situasi macam ni kan, kita panggil dia nisbah dia lah kan. Kita dapati dia punya nilai tu sama, tak berubah. Ya? Ada yang angkat tangan tadi kenapa? Amirul? Ada soalan? Okey. Tiba-tiba. Salah tekan, aku salah tekan. Saya tekan aku. Aduh korang ni. Okey. Kalau bila kita bahagikan, awak akan dapati nilai dia tak berubah. Maksudnya kat sini dia tunjukkan hubungan bagi dua kuantiti ni adalah berubah secara langsung. Dalam kata lain, ada dua cara untuk nak tentukan sama ada hubungan tu berubah secara langsung. Satu, kita guna cara ni, yang bahagi ni. Yang kedua, kita menggunakan kaedah graf. Okay, saya dah lukiskan dia punya paksi.
Okay. So pada paksi mengufuk yang bawah tu saya letak jarak yang dilalui. So ada pada 1 hingga 13, satu kotak tu mewakili 1 kilometer. Yang atas tu adalah tambang teksi. Oh, saya lupa nak tulis. Tak apalah. Tambang teksi, saya menggunakan CV apa ni? Gandaan apa ni? RM20 tadi lah. RM2, RM4, CV 12 kan? Lebih kurang lah. So kemudian saya pun plotkan titik dia. Macam mana nak plot? Tengok pada jadual. Okay. Tengok pada jadual kita. Okay, bila 2 kilometer, tambang yang kita bayar RM2.40. So kita pun tanda. 2, RM4. Buatlah pangkah macam ni. Okay. Kanan balik. Okay. 4 kilometer, RM4.8. Tanda. 6 kilometer, RM7.2. Tanda. 8 kilometer, RM9.6. Kita tanda. Dan akhir sekali 10 kilometer, RM12. Lepas tu pun nak buat. Lepas tu kita pun garis. Alah. So, bila kita lukis, kita akan dapati graf yang terbentuk adalah graf linear. Yang mana dia bermula dengan daripada dia kosong kat sini. Okay. Jadi, ada dua cara macam mana nak menentukan sama ada ubahan tu ubahan langsung ke tak. Satu melalui kaedah kira-kira tadi. Yang kedua melalui kaedah melukis graf. Kalau kita dapat dua-dua jawapan ni, jadi ubahan Y terhadap X tu adalah ubahan langsung. Okay. Ni. Hasil daripada aktiviti tadi, kita dapati bahawa nilai Y per X tu adalah pemala. Maksudnya tidak berubah. Sama je. Okay, yang kedua, graf Y melawan X adalah satu garis lurus yang melalui asalan. Asalan tu yang mana? Yang ni. Pak ni. Dia kena kat situ. So, itu adalah asalan. Dan pembuli ubah Y berubah secara langsung dengan pembuli ubah X. Yang mana boleh diwakilkan dengan menggunakan simbol ubahan. Simbol ubahan ni. Okay. Satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X. Ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Satu baris macam tu. Kalau dalam bentuk persamaan, tanda ubahan tadi ditukarkan dengan tanda sama dengan, kemudian kita akan letak satu pemala iaitu nilai K. So asal tadi Y berubah secara langsung dengan X, tukar kepada persamaan dia jadi Y sama dengan K X. Yang ini adalah untuk ubahan langsung. Okey. Seterusnya. Nyatakan macam mana ya, sebab saya rasa dekat dalam kalau kita type dia tak keluar tau simbol tu. Simbol ni kita kalau nak type dalam komputer kita kena gunakan simbol. Dalam keyboard tak ada. Alah. Saya bantu korang. Okey, contoh nyatakan hubungan antara pembuli ubah yang diberikan dalam bentuk ubahan dan persamaan dengan keadaan ialah pemala. Kita memang biasanya kita menggunakan nilai K lah sebagai pemala dalam situasi ni. Kita tak gunakan huruf yang lain. Jarang-jarang. Bukan tak guna. Jarang-jarang. Tapi selalunya kita menggunakan huruf K. Kalau tadi secara umumnya dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Dekat contoh yang saya bagi ni awak akan dapati ada 3 situasi. Situasi yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Selain daripada yang tadi,
Boleh juga dalam keadaan macam ni ya. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, ubahan tukar kepada persamaan dia akan jadi Y sama dengan A X kuasa 2. Macam tu. Okay. Setakat ini okey semua? Okey. 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 Okay. Go. Kalau yang kedua, P berubah secara langsung. Juga menggunakan daripada nilai dan huruf. Ini contoh P berubah secara langsung. Apa? Guna P secara langsung dengan tukar persamaan dengan A berubah secara S secara langsung kuasa 2 kuasa 2 T. Dan tukar ke huruf A pun ini ada dalam muka daripada ubahan lah. Mana? Itu datang dari yang tadi ni kan bahagi malam ni tadi dan yang ni bila kira sama jadi Y Y dan okay. Macam mana nak dapatkan
bagi Y berubah YK tu bahagian apa? Y bahagi yang kedua bagi dengan bagi dengan I dan daripada nilai malah dia boleh pergi dilalui dia jarak yang dilalui dia suruh sama ada atau apa perkiraan dia Y ni berubah secara dengan ada jadual yang diberi yang Y bagi 14 dapat nilai tu kita ada satu nilai dia berubah hubungan dia yang seterusnya pada yang ni kita gunakan kan sekarang bahagian tadi ke tak yang tengok dah lain dah ni apa kan nilai dia berbeza-beza 3 yang ni 1 yang ni 8 berubah-ubah ini berubah Y saya bagi
langsung T kuasa 2. Apanya? Tak apa lah. Dia, okey, kalau saya bagi pilihan A, kita cakap Y ni berubah secara langsung dengan T. B, Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So, kalau korang pilih A ataupun B. Type sekarang. Okey, ada seorang dah jawab. Yang lain? A. 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 Saya yang jawab daripada A. A. Korang apa sebab korang kata A? Nak jawab. Sebab dia pemalar. Nilai bila kita bahagikan tadi, nilai nisbah dia tu adalah sama, pemalar. Y per T adalah pemalar. Jadi, kalau Y per T kuasa 2 bukan pemalar, kita kata tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Macam yang dia bagi dalam peran ni lah. Okay, yang ni berubah secara langsung dengan T sebab Y T adalah pemalar. 2. Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana Y per T kuasa 2 bukan pemalar. Okay, ini adalah satu kaedah macam mana kita nak menentukan ubahan itu sama ada ubahan langsung daripada jadual yang diberi. Jelas? Okay, ada cara yang kedua tadi saya dah nyatakan. Kalau selain daripada kira-kira, kita boleh juga menggunakan kaedah graf. Okay, kaedah graf macam contoh 3 ni. Baca soalan elok-elok. Soalan dia kata, dia suruh kita dengan melukis graf Y lawan X. Ya, Y. Ada dia berubah secara langsung ke tidak. Okay. Jadi kita lukislah graf daripada kertas graf. Dapat nilai dia 0.2, 0.5 ni. Kalau dia tak bagi, kita kena tentukan yang pasti dia punya syarat dia, nilai dia kena seragam. Ya, kalau start daripada sini, ada pada kosong ni, orang start 0.2, yang seterusnya pun kita teruskan dengan nombor 0.2. Atas ni, kalau kita start dengan 0.5, teruskanlah dengan 0.5. Kalau kita tengok, tak boleh besar, ini paling besar. Dia gunakan 2 cm. Macam tahu 2 cm? Sebab tak kecil ni ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita graf Jadi, kalau kita lukis macam soalan 3 ni, 3A ni, kita lukis daripada jadual, plot, kemudian garis, kita dapati dia line tapi tidak melalui asalan. Asalan tu kat mana? Asalan tu yang kat bawah ni Dia di kat atas kan. So yang ini Y tak berubah secara langsung dengan X. Sebab ni lah dia bagi. Garis lurus tidak melalui dan. Jadi kalau kita plot, tengoklah dulu ya soalan dia nak apa. Jangan main shock sendiri je. Kata dengan melukis graf Y melawan X kuasa 2. Yang dia beri ni apa? So, kita kena tambahkan kat atas ni X kuasa 2. Ni jadi 4, 9, 16, 5. Baru boleh kita plot. Okay, dekat sini dia menggunakan skala. Untuk paksa X dia menggunakan skala 2 cm kepada 10.
Y dia menggunakan skala 2 cm kepada 20. Okay, ni graf ya. Dalam skala graf ni kita kena faham maksud yang ayat yang diberi tu ya. Tapi kat sini dia tak sebut lah korang kena guna skala apa. Jadi ikut pengalaman yang lepas, kita buat graf, kita punya unit tu, kuantiti yang kita tanda tu kena seragam. Tanda menggunakan simbol X, ada cikgu suruh guna titik, tapi pada saya lebih jelas kalau kita plotkan titik tu pada graf menggunakan X. Jangan guna star. Kita guna star. Kita guna star, nampak? Jadi tebal, lepas tu korang bila nak buat barisan yang kena titik tu, dia akan kadang-kadang tu dia lari daripada nilai yang asal. Guna pangkah je senang. Jadi pada graf yang kedua ni kita dapati dia lalu melalui asalan, jadi kesimpulan dia senang, Y berubah secara langsung dengan masa. Dan juga saya record, nanti saya akan masukkan dalam GC korang. Masuklah dalam grup Google Classroom korang sebab tahun ni memang perlu dimurnikan pada GC tu lah. Okay. Tips. Tiba-tiba tips. Satu soalan. Ni dia suruh kita ungkapkan. Beri nilai M. Okey, sebelum tu. Untuk yang tadi, semua jelas? Dia seorang cakap. Jelas dia suka ni. 59 orang, saya tak pasti berapa ramai yang sebenarnya tak masuk kat dalam meet kita ni. Lagi sebelum kita tamat pada pukul 4 nanti, saya akan bagi link kehadiran. Lebih kurang, saya habiskan yang bab ni kot. Oh ni. Yang ni dulu. So soalan dia kata, beri M sama dengan 0.8. N sama dengan 0.15. Ungkapkan M dalam sebutan N. M berubah secara langsung dengan ni kat mana? Lapan cikgu. Yang ni contoh 4. Tapi saya tak nak tunjuk jawapan dulu. So, saya pun lah dan masuklah kat sini. Jadi macam mana kita nak ungkapkan M dalam sebutan N? Apabila dia beri M dan N. Tips. Yang pertama, tadi kita belajar apa? Daripada ayat tukar kepada bentuk ubahan. Belajar apa? Ubahan kita tukar kepada persamaan. Persamaan yang mana ada nilai K. Oh, nilai K tu macam nak cari? Kita gantikan nilai X dan Y yang diberi. Kalau dalam soalan ni dia bagi nilai M dan N lah. Nilai K. Dah dapat nilai K, kita balik dalam sebut dia minta lah. Okay. So, kita buat satu. Untuk yang A. Kata M berubah secara langsung dengan N. So, daripada ayat tu kepada simbol N.
ubahan tukar kepada persamaan. M sama dengan K N. Dan nak cari apa? Nilai K. Macam nak cari? M bagi dengan N. M dibagi berapa tadi? 0.8 bahagi dengan N. 0.125. Kalkulator dapat berapa dia? Kira 6.4. 6 point. 4. Oh, lepas dah dapat nilai K, nak buat apa dengan nilai K tu? Masukkan dalam persamaan tadi. Ni kan? Kita pun buatlah kesimpulan dia. M sama dengan 6.4 N. Ramai jawab. Excited mengira. Haraplah mengira macam ni. Okay, next. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. So, bulatkan M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Kena buat macam tu dulu. Ayat tukar kepada ubahan. Lepas tu apa? Tukar kepada persamaan. M sama dengan K kuasa 3N. Lepas tu nak buat apa? Cari nilai K. Nilai K, M bahagi dengan K kuasa 3. Jadi 0.8 and 0.125. Bila kita bahagi, kita dapat berapa? 2.6. Lepas dapat nilai K buat apa? Masukkan dalam persamaan tadi. M sama dengan 1.6 punca kuasa 3. Dapatlah jawab dua-dua soalan tadi. Jelas? Jelas. So, kita ada masa lebih kurang 10 minit. Ini ada tips bestari. Dibagilah juga contoh-contoh yang biasa dinyatakan. Dengan kuasa 2X macam mana bentuk dia, kuasa 3X macam mana, punca kuasa 2, punca kuasa 3, semua asas lah. Okay. Contoh 5 macam contoh 4 tapi dia beri lebih kepada situasi realiti kita. Dia kaitkan dengan pemanjangan spring dan juga jisim pemberat. Korang pernah buat eksperimen ni tak? Pernah buat? Eksperimen yang spring tu, lepas tu letak beban, lepas tu kita tengok dia panjang. Okay. Bila kita tengok makin banyak beban kita letak, makin panjang spring tu. Ada formula dia, betul tak? Inilah formula yang tu. So kat sini kita ikut je ayat yang diberi. Kita pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat WG. G tu bukan pemuli ubah, G tu adalah unit M. X M. M tu adalah unit. Jadi bila kita nak tulis dalam bentuk ubahan, yang unit tu jangan tulis. Okay, so kita akan dapatlah macam ni. X berubah secara langsung. Sebab dia kata X.
Lagi Pemanjangan spring. Pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Ayat tukar jadi ubahan. X berubah secara langsung dengan W. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. Pemanjangan spring tadi apa? Yang 3 ni? X. Apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. 200 gram ni tadi apa? W. Ungkapkan X dalam sebutan W. Ubahan tukar kepada ayat tukar kepada ubahan tukar kepada persamaan. So kita akan tanda ubahan jadi tanda sama dengan, kemudian kita tambah dengan pemala K W. So apa nak buat lepas tu? Cari nilai K. Nilai K apa? X bahagikan dengan W. So, apa nilai X tadi? 3, W tadi 200 gram. Bila bahagi dapat berapa? Kosong 0.015. Dah dapat nilai K, kemudian contoh time mas bagi tadi dan dalam buku buat dan hari praktiskan diri tu. Tak apa. Dan praktis dan satu baby, dua kena lukis off, dan ada is buat nanti soalan dua. Mula tahu saya jadi pada
dekat guide korang WhatsApp bar dan WhatsApp saya akan dan jadual kita macam ni. Okay. Tak lah ya. Kerja kita sebab yang masalah macam nak cakap ya. Ni link kehadiran, isi dulu link kehadiran ni sebab ada lagi 2 minit je lagi. Saya tak nak guna masa yang panjang untuk buat meet sebab makan data yang banyak. Untuk korang dan juga saya. Saya pun tinggal 10 gig je ni. Ni baru kelas pertama saya pada tahun ni. Besok ada kelas tingkatan 5, lusa tingkatan 5. Matematik 1. Kalau tak ada buku baru, yang ada buku lama, bolehlah guna buku lama dulu. Tapi lebih elok guna buku baru lah. Okay, tu saya dah masukkan link kehadiran. Isi? Need permission? Oh, iyalah. Alah, korang ni guna email macam-macam. Nanti saya kena ubah setting. Okay, saya send balik kejap. Okay, saya dah send yang baru. Ya, mestilah need permission sebab saya set. Korang sepatutnya kena guna MOE punya account tu. Korang tak guna ke? Add lah dalam handphone, boleh. Sebab saya pun buat. Macam mana nak buat? Cari lah YouTube. Ada. Cara-cara nak tambah account Gmail dalam handphone. Okay, isi kehadiran ni. Saya tak adalah sertakan dengan sijil sebab saya tak jumpa mana file sijil saya. Okay, setakat ni 11 orang. Isi dulu kehadiran. Okay, ada soalan tak berkaitan dengan yang kita dah belajar hari ni? Kalau ada masalah, tak faham, boleh PM tepi macam biasa. Tapi PM tepi tu kenalkan diri dulu. Assalamualaikum cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Saya nama sekian-sekian, tak faham soalan sekian-sekian. Boleh tak cikgu ajar? Tak ada masalah Dan saya akan buat mini quiz setiap kali kita habis satu subtopik. Yang ni tak habis lagi sebab belum sampai C lagi. So, kita buat latihan biasa dulu ya. Ni adik tak letak nama penuh ni. Letaklah nama penuh sayang-sayang. Ikut nama IC, tulis dengan huruf besar. Ni adik guna huruf kecil ni. Ui, adik yang dah buat. Okay, dapat Munir?
Okay. Ni nama-nama. Huruf kecil. Okay, ada lagi yang tak hantar lagi ni. Sebab kalau ikutkan kita ada lebih kurang 56-57 orang tadi. So saya harap semua isi kehadiran dululah sebagai bukti. Okay, saya nampak lah kat sini. Ada yang kurang faham. Ada yang sangat faham. Ada yang tak faham, tak ada. Okay. Ada yang telah buat. Okay, kalau ada isi kehadiran, jadi kejap. Ada satu perkara lagi yang perlu saya ambil. Saya kena ambil gambar. Gambar ni print screen. Lepas tu masuk kat sini lah. Kehadiran. Boleh tak on camera sebab saya kena ambil gambar ya? Malu lah, malu. Malu. Janganlah malu. Saya pun malu juga. Sebab saya tak letak syarat wajib pakai baju sekolah. Alah. Mengadanya masing-masing. Tak boleh go kamera rosak. Kamera rosak. Banyaklah letak korang. Hai, jual aiskrim. Ni lah. Perlu Saya tak alasan. kamera lah cikgu. Tiba-tiba Harga pula. kilang takkan lah. Harga kilang tu. Dia Awak tadi lagi boleh, makan sekarang tak boleh. Dong. Aduh Aurat. mak. Pakai Tadi tuala. betul. Kecoh lah. Takkan hitung